Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah. Pagi ini Allah masih lagi memberikan kita ruang, Allah memberikan kita peluang untuk kita sama-sama menggunakan 20 minit untuk kita memahami pesanan-pesanan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Asri. InsyaAllah pagi ini kita akan membincangkan ayat yang pertama, yang mana kita telah pun berhenti sementara tadabbur suratul Asri ini dalam tempoh 1 minggu, yang mana pada bulan Ramadan yang lalu kita telah pun selesai membincangkan tentang pengenalan ataupun latar belakang surah Al-Asr. InsyaAllah pagi ini kita akan memperincikan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr yang bermaksud demi masa. So ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan bersumpah. Macam mana kita tahu ayat ini ada berkenaan dengan sumpah? Kerana Allah menggunakan salah satu huruf sumpah. Huruf sumpah yang masyhur ada 3 huruf. Allah boleh gunakan huruf waw, Allah juga boleh gunakan huruf ba, Allah juga boleh gunakan huruf ta. Jadi dalam ayat ini Allah bersumpah menggunakan huruf waw, wa, iaitu diterjemahkan dengan demi. Jadi dalam terjemahan Quran, kalau kita jumpa demi itu merujuk kepada sumpah. So Allah bersumpah demi apa? Al-'asr, iaitu masa. Okay. Kenapa Allah perlu bersumpah? Sedangkan Allah Ta'ala kalau tidak bersumpah pun sudah pasti kata-kata Allah itu adalah benar. Kita kata sadaqallahul azim, kata-kata Allah ini benar. Tetapi apabila Allah bersumpah di dalam berbicara, maka kata para ulama ada 2 hikmah yang kita perlu ambil. Hikmah yang pertama, apabila Allah bersumpah, maka para ulama menyebutkan Allah nak memberitahu kepada kita kepentingan perkara yang disumpah. Maksudnya dalam sumpah tu Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang pentingnya asr itu, pentingnya masa itu. Ataupun dalam apa pun yang Allah gunakan dalam sumpah, hikmah pertama Allah bagi tahu pentingnya perkara yang disumpah. Contoh, Allah bersumpah dengan wal-lail, demi malam, pentingnya malam. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, pentingnya waktu fajar. Allah bersumpah demi apa lagi? Allah bersumpah demi wadduha, demi waktu duha, maknanya pentingnya waktu duha. Begitulah pentingnya al-'asr. Hikmah yang kedua, kenapa Allah bersumpah? Bukan sekadar Allah nak suruh kita kaji
memberitahu kepentingan, tapi Allah mengajak kepada kita supaya apa? Mengambil berat, mengambil perhatian terhadap perkara yang Allah bersumpah itu. Okey, dua hikmah. Jadi selepas ini kalau jumpa mana-mana ayat di dalam Al-Quran yang Allah bersumpah di dalam ayat itu, maka dua hikmah ini mestilah dicari dengan sebaik yang mungkin. Okey, kita masuk kepada perbincangan apakah itu Al-'Afr. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengemukakan dua pengertian Al-'Afr. Pendapat yang pertama, Al-'Afr adalah merujuk kepada masa secara umum. Dia merangkumi siang, malam, zuhur, asar, subuh, masa secara umum. Wal asr itu asar yang pertama. Pendapat kedua, seperti mana Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan tafsiran Zaid bin Aslam, ini seorang tabi'in, mengemukakan Al-'Afr dekat situ bukan secara umum, tetapi Al-'Afr dekat situ bermaksud salat asar. Sebab tu kalau kita kata salat apa? Salat asar. Salat asar ejaan ni macam mana? Ain sad ra, asar. So ada dua pendapat. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau telah memilih, dia kata antara dua pendapat itu, pendapat pertama ni lah pendapat yang masyhur yang dikemukakan oleh para ulama, iaitu masa secara umum. Okey, namun begitu ada pendapat ketiga kata asar dekat situ adalah waktu asar secara umum. Maksudnya dia tak hanya kata salat asar, tapi waktu asar itu secara umum. Waktu asar tu bila? Masuk asar sampai sebelum maghrib. Pendapat ketiga kata itulah yang Allah maksudkan dengan wal asr. Okey, kenapa? Al-Hasanul Basri rahimahullah, seorang tabi'in, dia kata waktu asar ni, kalau zaman ketika ayat ini Quran ini turun, orang mula-mula dia nak tutup pasar-pasar mereka waktu asar. Waktu berniaga akan tamat di hujungnya asar. Orang bekerja tamatnya waktu asar. Dan kenalah pada kita. Samalah 4.30 pukul 5 berhenti. Ataupun zaman dulu dia berniaga asar, mereka tamat. Okey. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat pertama kata masa secara umum, pendapat kedua kata salat asar, dan pendapat ketiga kata waktu asar. Okey, kita ambil ketiga-tiga pendapat tu, maka kita rangkumkan kepada membincangkan, ini kita ambil pendapat pertama. Maksudnya Allah bersumpah demi masa. Okey, maknanya kita tahu Allah nak beritahu pada kita pentingnya masa, ambil perhatian tentang masa. Jadi mari kita bincangkan apa kepentingan masa kepada manusia. Okey. Ada para ulama menyebutkan masa ini adalah sesuatu yang sangat bernilai. Tak ada nilai, la qimatalah, tak ada nilai harganya. Maksudnya tak boleh dibeli waktu itu. Ada orang dia nak minta Ramadan, dia nak beli, tak akan dapat membelinya kerana dia sangat bernilai. Okay, Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, ini kita kena ambil apa kita kena faham orang-orang yang soleh dulu dalam mereka menggunakan waktu. Okay, Sa'id bin Jubair kata, sahabat tabi'in ini kata, waktu ini umpama ghanimatun, merupakan harta rampasan perang. Dia bukan boleh dapat, dia punya penting dia seolah-olah kena berperang dulu baru dapat waktu tu. Maksudnya seolah-olah waktu tu sangat penting.
Hasan Al-Basri, kita pernah sebut perkataan ini sebelum ini. Hasan Al-Basri pula, dia punya kata-kata dia kata, wahai anak Adam, dia kata, ibnu Adam, innama anta ayyamun, kamu sebenarnya adalah merupakan himpunan dari hari-hari. Dia kata, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Dia kata, jika berlalu satu hari, maka berlalulah kamu pergi. Maksudnya apa? Dia kata, hari yang kita lalu ni, itulah nyawa kita, dia kata. Habis satu hari, habislah kita. Dia kata, pergi. Okay. Kepentingan waktu ni bukan sekadar di dunia je, di hari akhirat. Waktu kita berada di tempat untuk dihisap, antara soalan ni Allah akan tanya apa dia? Allah akan tanya perkara-perkara yang penting bagi manusia. Seperti mana hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al. Dia kata, Nabi SAW bersabda, tidak berganjak, tidak bergerak, tak boleh pergi mana-mana kedua belah kaki seorang hamba pada hari kiamat. Maksudnya, waktu hari penghisapan, kita tak boleh pergi ke mana-mana, melainkan Allah bertanya kepada dia. Maksudnya, di antara perkara yang Allah akan tanya, yang pertama apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya, ke mana dihabiskan. So, nak jawab macam mana dengan Allah? Umur 60, 70, 80 kau guna untuk apa? Lepas tu ditanya soalan yang kedua, wa an ilmi fima fa'al, ilmu yang kau dapat tu kau gunakan untuk apa? Lepas tu Allah tanya soalan nombor 3, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan macam mana dia dibelanjakan. Sebab tu orang kaya, dia akan masuk syurga lewat 500 tahun. Orang miskin masuk dulu. Okey, tapi tuan-tuan jangan salah faham. Orang miskin dia masuk awal kerana apa? Allah nak audit apa dekat dia, harta dia, dia pun tak ada harta, so dia laju. Tapi orang kaya, tunggu ditanya satu persatu, Allah akan tanya 10% ni dapat dari mana. Lepas tu Allah tanya macam mana dibelanjakan. Sudah pas satu perkara halal, Allah tanya pula macam mana digunakan ini. Tu yang masuk lewat tu. Okey. Tetapi bukanlah membawa maksud dia masuk lewat tingkatan syurga dia rendah. Tuan jangan faham maksud saya. Maksudnya para ulama bincang, memang ada sahih. So orang kaya dia masuk kemudian lewat, tetapi bukan bermaksud dia masuk lewat maksudnya darjat dia bawah, tak. Dia masuk lewat kerana dia disibukkan dengan soalan, antaranya tentang harta. Dan Allah tanya nombor 4 tentang apa? Wa an jismihi fima ablah. Allah tanya kepada dia tubuh badannya, sihatnya, telinganya, matanya, lidahnya, kakinya, bagaimana digunakan. Hadis riwayat Tirmizi. So agak-agak 4 soalan ni, macam mana kita nak lalui hari kiamat. Jadi 4 soalan ni boleh dibincangkan panjang lebar, tapi kita nak fokus nombor 1 tu, iaitu tentang umurnya, bagaimana dihabiskan. Tu dihabiskan bagaimana. Baik, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu.
Kerana waktu itu umur kita, waktu itu nyawa kita. Baik. Sebab itu Allah bersumpah. Allah takkan bersumpah dengan sesuatu melainkan yang Allah gunakan dalam sumpah ianya penting, ianya besar dalam hidup manusia. Jadi jangan ingat kita dah puasa, kita dah buat ibadat lain, kita lepas. Tak. Setiap apa yang ada kat muka bumi ni semuanya akan dicana di hari akhirat. Okey. Sekarang kita bincangkan pula apa kepentingan salat asar. Tadi kita sebutkan ada 3 pendapat kan? Masa secara umum, waktu asar dan salat asar. Saya nak pilih tentang salat asar. Okey. Salat asar ni adalah merupakan di antara salah satu solat yang besar kelebihan dia. Tapi orang bekerja ni kadang-kadang waktu asar ni jadi macam dia tak jaga sangat. Ni kena hati-hati. Sebab apa? Waktu asar, waktu mungkin dalam perjalanan balik, jam, penat. Mungkin dia sembahyang asar tu dalam keadaan dia kadang-kadang lewat-lewat. Jadi lepas ni kena berubah. Waktu asar di antara waktu yang kita kena jaga dia. Okey, kenapa dengan waktu asar? Waktu asar, siapa yang jaga dia betul-betul, dia berpeluang masuk syurga. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Sesiapa yang salat al-bardain, siapa yang buat salat pada 2 waktu yang sejuk, dakhala al-jannah, Allah masukkan dalam syurga. 2 waktu sejuk tu maksudnya apa? Salat subuh dengan salat asar. Tapi jangan dia sembahyang 2 waktu ni je, 3 waktu dia tinggal. Tu salah lah. Tapi maknanya 2 waktu ni kalau boleh jagalah betul-betul. Kenapa subuh? Kerana subuh waktu orang tidur. Asar mungkin waktu dulu sibuk kira berapa modal dapat ni, berapa rugi ni, alamak, dia kira duit tu kan lama. Nak kira balik kredit debit, nak kira macam bank lah. Pukul berapa dia habis? Tengok waktu asar dah. Mungkin orang tak berniaga, perjalanan dia. Okey. Kelebihan nombor 2, siapa yang jaga subuh dan asar, Allah tak akan masukkan di dalam api neraka. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata tidak akan masuk neraka bagi seorang pun yang salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum terbenamnya matahari. Itu salat apa? Salat asar. Baik, nombor 3, siapa yang jaga subuh dan asar, dia termasuk dalam jaminan Allah. Allah jamin. Siapa jaga 2 waktu ni, Allah jamin apa? Mari kita baca hadis dia. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan salat subuh, dia berada dalam jaminan Allah. Nabi kata, perhatikanlah wahai anak Adam, jangan sekali-kali Allah menuntut jaminannya sedikit pun daripada kamu. Ini disebutkan sebagai subuh, tapi ia juga termasuk dalam asar. Sebab Nabi gandikan subuh dengan asar. Jaminan tu apa? Allah jamin, Allah nak jaga dia. Jadi siapa yang tak sembahyang subuh, dia tak jaga subuh dia, dia bangun-bangun subuh, bukan subuh gajah, subuh dinosaur, kan? Dia terlepas daripada Allah kata, aku tak nak jaga dia hari ni, aku tak jamin dia selamat. Macam tu. Tapi kalau dia sembahyang subuh, Allah kata, aku jamin dia, aku jaga dia. Macam tu. Baik, kelebihan yang keempat, mendapat kesaksian para malaikat. Kita pun tahu kan, malaikat shift dia bila? Subuh, asar. Maknanya setiap hari Allah Ta'ala akan tanya pada malaikat, hamba-Ku tu buat apa masa kau turun tu? So 2 malaikat yang tukar shift subuh asar ni, dia laporlah kepada Allah. Rupa-rupanya tiap-tiap hari kita, Allah Ta'ala akan diberitahu tentang amal yang kita lakukan. Okey. Nombor 5, di antara kelebihan dia dapat melihat Allah di hari akhirat.
Ini sebutkan dalam hadis sahih. Nabi mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, kamu akan dapat melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan ini tanpa sukar untuk kamu lihat. Semua orang boleh nampak bulan, betul? Okey. Jika kamu tidak dapat, Nabi kata, jika kamu mampu untuk tidak dikalahkan dalam mengerjakan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Maksudnya Nabi kata apa? Jaga dua solat, kerana dia kelebihan dapat melihat Allah di hari akhirat. Dan yang keenam, akhir sekali, amalannya tidak dihapuskan oleh Allah pada hari itu. Kenapa kita kata amalan tidak dihapuskan oleh Allah? Kerana ada hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, man taraka salat al-asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalnya. Apa maksud terhapus amal? Para ulama hadis mereka berbeza pendapat. Pendapat pertama kata dia kafir. Apabila kafir, amal semua habis. Ini pendapat yang agak berat lah. Pendapat kedua kata dia tak kafir, tetapi terhapus amal tu maksudnya apa? Ada yang kata amal dia buat hari tu habis kerana hanya salat asar. Ada ulama kata dia tidak mendapat kelebihan yang kita sebut yang lima tadi tak? Dia tak akan dapat kelebihan dapat melihat Allah, dia tak akan dapat kelebihan dapat jaminan Allah. Maksudnya terhapus amal tu maksudnya dia tidak dapat kelebihan salat asar. Itu juga termasuk salah satu maksud terhapuslah amalnya. InsyaAllah esok kita akan bincangkan lagi waktu-waktu ini, tapi kita akan terus kepada pengajaran ayat. Maknanya esok kita akan tamatkan ayat yang pertama bersama pengajaran, tapi kita nak kupas sedikit panjang lagi tentang wal asr, demi masa. Cukuplah 20 minit 35 saat. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk hari yang berikutnya. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk kita menghadirkan diri ke rumah Allah ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah dan ambil 20 minit untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pagi ini, Allah memberikan ganjaran kepada kita dan dicatat sebagai amal salih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.